Okey, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua sihat Alhamdulillah. Kita jumpa setelah lama tak jumpa So ni kita jumpa sekali lagi malam ni bersama dengan orang yang amat istimewa. Okey, so insyaAllah ramai lagi sahabat kita akan masuk lepas ni. Tak sabar dah nak dengar ni rasanya. Speaker pun dah senyum dah tu depan kamera tu. Alhamdulillah. So saya ada nama baru yang barulah dekat sini Saya rasa insyaAllah saya cuba ambil masa 1-2 minit untuk introduce dulu kita punya speaker kita pada pagi ini. Pada hari ini. Beliau adalah sahabat saya, adik saya lah, pangkat adik yang saya sayangi, Dr. Nur Asmaliza Muhammad Paiman. Okey, ataupun nama timang-timangan beliau adalah Dr. Alis. Boleh panggil Dr. Alis. Siapa yang dah lama dalam HD, dah agak familiar dengan Dr. Alis dalam perjalanan HD beliau. Tapi bagi anda yang baru nak berkenalan dengan Dr. Alis malam ni, insya-Allah kosongkan minda. InsyaAllah kita akan bersama. Beliau adalah seorang doktor pakar, doktor perubatan lulusan daripada Universiti Cairo di Mesir, Egypt pada tahun 1999. Dan seterusnya Dr. Alis sambung pengajian peringkat sarjana, peringkat master dalam bidang patologi anatomik. Dalam tahun 2005 hingga 2009. So beliau dilahirkan pada 2 Jun 1975 di Kuantan. Okey, ambil kalkulator masing-masing boleh kira. Masih muda lagi. Sebaya maybe Okey, alhamdulillah. So Dr. Alis dilahirkan di Kuantan, Pahang. Ramai orang Kuantan sini ni. Dan dibesarkan di Felda Residence Tekam yang dulu dikenali sebagai Pusat Penyelidikan dan Pertanian Tun Razak, Felda Jengka, Pahang. Kini beliau menetap di Jitra, dah menjadi orang utara dah. Dan bertugas sebagai pakar patologi ataupun kita panggil patologis di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Selain daripada bertugas sebagai doktor pakar, Dr. Alis ni dia ada special talent dia. Dia juga merupakan seorang penulis. So siapa-siapa yang interested nak beli e-book Dr. Alis boleh nanti hubungi beliau. Tajuknya adalah kisah seorang anatomic pathologist. Special sangat. Dan sekarang special mission kenapa saya jemput beliau untuk berkongsi dengan anda semua pada hari ini adalah kerana beliau adalah salah seorang yang dihantar kepada kita untuk membantu wanita-wanita misi beliau ni misi yang tulus ikhlas yang saya rasa macam tak jumpa lah dekat tempat lain salah seorang yang special dalam tim kita yang membantu wanita-wanita yang sedang down, depressed, tak yakin dengan diri disebabkan masalah rumah tangga, masalah peribadi dan sebagainya, untuk upgradekan wanita-wanita ini menuju ke next level insya-Allah. So this is a very special mission yang saya nak anda dengar betul-betul, dan bagaimana kita boleh capai ni melalui HD penjagaan holistik dalam program hormon diet. Dr. Alis juga selalu live dekat Facebook beliau. Nanti lepas ni you all boleh follow Saya suka dengan live beliau petang-petang dekat YouTube beliau. Nanti lepas ni boleh follow, subscribe dengan like. Okey, saya rasa saya tak nak buang masa lebih lagi. Dr. Alis akan present lebih kurang saya rasa campur QA about 50 minutes boleh Alis dalam 45-50 minutes campur QA semua. Lepas tu nanti mungkin saya akan jemput seorang juga tetamu istimewa kita pada akhir talk nanti bersama dengan Dr. Alis. Okey, saya serahkan pada Alis untuk mulakan majlis. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Adibah dan semua yang hadir petang ni. Terima kasih sebab menjemput saya. Rasa honoured sangat, rasa bersyukur, rasa tak tahu nak cakap apalah. Saya tak tahulah, tapi saya suka nak share tentang apa yang saya dah lakukan dan dia works untuk saya, jadi saya rasa memang terpanggil lah nak share, especially tentang hormon diet ni kan. Saya
kalau orang tanya macam mana boleh turun berat badan, saya cakap hormon diet lah. Sebab tu saya suka explain, siapa-siapa kawan-kawan yang tanya tu saya explain apa semua tu lah. Okey. Saya share presentation saya. Okay, silakan Alis. Alright. Okey, kejap lah. Okay, so tajuk yang saya akan share hari ini, saya mulakan teruslah, takut saya terambil lebih masa. Okey, tadi Dr. Adibah dah memperkenalkan saya panjang lebar, so saya tak perlu lagi lah memperkenalkan diri saya lah. So apa yang saya nak share ni hari ni adalah lebih kepada pengaruh hormon diet kepada emosi kita. So saya suka menyentuh tentang emosi ni sebab sejak tahun ni saya mula didekati oleh ialah wanita-wanita yang ada depression, ada anxiety, ada masalah dengan kehidupan dia, rumah tangga dia apa semua. Jadi dari situ saya nampak emosi ni penting untuk ditangani. Macam mana kita nak urus, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak ialah nak menjadi tenang semula selepas melalui pelbagai ujian dan kesukaran dalam hidup. Jadi bila saya nampak related dengan hormon diet ni, saya rasa wow, why not saya share tentang ni. Sebelum ni saya pernah share tentang hormon diet ni dari segi perspektif kerjaya saya pakar patologi, tapi hari ni lebih kepada hormon, lebih kepada emosi. So seperti biasa, saya ni patologis. Jadi saya lebih suka kalau saya nak bawa topik ni lebih kepada sains sikit lah. Tapi saya cuba explain yang lebih mudah orang faham, semua faham, secara umumnya faham lah. Saya mungkin dalam slide saya dia akan ada bahasa Inggeris, medical term. Tak apa, saya akan olah dia dalam bahasa Melayu dengan mudah. So first kali kita kena ada intro sikit apa itu hormon diet kan. Ramai orang tanya saya, hormon diet ni apa? Hormon diet ni tentang apa? Kenapa hormon nama dia? Kenapa diet ni dikaitkan dengan hormon? So saya apa yang saya belajar daripada Dr. Adibah dan saya Google juga kan tentang hormon diet. So yang inilah yang saya dapat. Okey. Dia sebenarnya adalah cara diet, cara macam mana kita nak amalkan diet kita lah, diet harian yang sihat, yang meliputi kepada, kalau saya sekarang under coaching Dr. Adibah. Okey, Dr. Adibah memperkenalkan diet ni, dia ada cycle dia, dia ada jadual dia, dia ada apa makanan yang perlu kita makan, apa yang tak boleh kita makan. So apa benda yang perlu kita elak. So apa yang makanan yang baik untuk diri kita. Dan kebanyakan makanan-makanan ni juga dikaitkan dengan makanan yang menyebabkan keradangan dan apa makanan yang bagus untuk tidak memberi keradangan. So saya daripada situ, daripada sharing Dr. Adibah, macam-macam resepi dia share dalam group sebab dia coaching kan, so dia ada group tertutup. Dan memang saya belajar banyaklah daripada Dr. Adibah tentang hormon diet ni. Jadi dia merangkumi kepada setiap cycle tu ada 6 minggu, 42 hari, dia ada jadual dia. Dia ada 3 hari protein day lah. Lepas tu apa lagi fasa ni, lepas tu fasa tu. So setiap satu tu ada dia punya apa yang perlu kita ambil. So detail sangat apa yang Dr. Adibah guide saya lah waktu saya amalkan hormon diet ni. So tujuan dia adalah untuk apa? Untuk membalancekan kita punya hormon, untuk kesihatan kita secara keseluruhan kan. Banyak lagi lah selain daripada tu. Dan juga dari situ saya belajar juga makanan apa yang bagus, makanan apa yang tak bagus. Okay. And then apa perlu yang kita makan, waktu bila yang sesuai, amount portion dia banyak mana. So semua
saya belajar semasa coaching, maksudnya dalam grup coaching tersebut. So, kenapa kita perlu jaga keseimbangan hormon ni? Bila cakap tentang hormon ni, apa sebenarnya? So, hormon adalah sesuatu yang penting dalam badan kita. Dia sebenarnya adalah bahan kimia yang dihasilkan dalam badan kita lah. Neurotransmitter nama lain dia, hormon. Dia untuk fungsi badan kita secara keseluruhan. Kalau saya nak cakap detail tentang hormon ni banyak sangat. Tapi saya sentuh sedikit kenapa penting kita perlu hormon ni balance kan, perlu seimbang. Bukan hanya hormon estrogen, progesteron, testosteron tu je, tapi hormon bermacam-macam dalam badan kita ni yang perlu kita jaga. So kenapa kita perlu jaga keseimbangan hormon ni? Disebabkan kita penting untuk emosi kita. Bila hormon kita balance, kita emosi kita stabil. Kita tak moody sangat. Kita tahu nak handle emosi kita. Macam mana kita nak handle cabaran di luar sana. Macam mana kita nak handle ujian-ujian yang besar yang datang kepada kita. So dari segi tu kita perlu ada keseimbangan hormon untuk tahu macam mana nak handle emosi tu. Selain daripada tu tidur. Tidur ni kita perlu deep sleep. So ada hormon spesifik untuk jaga tidur kita. Sebab tidur ni penting. Bila kita cukup rehat, kita tak moody kan. Kita tak akan tiba-tiba nak marah macam tu. Contoh dari segi energi. Okay, kalau kita letih, kita tak cukup makanan yang seimbang, tak cukup vitamin, maknanya tak cukup sihat. Macam mana kita nak ada energi untuk lakukan aktiviti harian. Dan jangan lupa juga tentang sexual energy. Perlu juga ada energi. So kat situ hormon amat penting. Selain daripada itu dari segi keterampilan diri kita, kecantikan kulit kita, badan sihat, slim kan, semua orang nak slim. Lepas tu dari segi kesihatan secara keseluruhan, penjagaan organ dalaman kita, salur darah kita, jantung kita. So perkara ni penting sebab hormon ni dia secara keseluruhan dia jaga badan kita untuk fungsi secara keseluruhan. So bagaimana nak bagi seimbang? Of course yang paling utama adalah pemakanan. So perlu kita sedari bahawa punca penyakit majoriti sekarang ni adalah disebabkan pemakanan yang tidak sihat. Itu yang first punca kepada penyakit yang sekarang ni, penyakit tak berjangkit lah. Iaitu kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, stroke. So yang itu penyakit-penyakit yang common nowadays kan. So pemakanan lah menjadi punca kepada penyakit-penyakit ni. Selain daripada itu of course lah kalau hidup kita dalam keadaan stres, kita tak pandai nak kontrol emosi, kita macam-macam lah yang kita, sebab kehidupan kita ni penuh, di akhir zaman ni dia penuh dengan cabaran. So perlu kita ada hormon yang seimbang, kita perlu ada otak yang sihat, badan yang sihat untuk kita face, maknanya berdepan dengan cabaran-cabaran hidup ni. Lepas tu dari segi tidur yang cukup, perlu exercise. Of course exercise ni penting kan untuk increase metabolic rate, untuk pengeluaran hormon endorfin. Hormon endorfin ni untuk hormon kegembiraan dan juga elak daripada merokok, alkohol ni biasalah. Okay, next. Alright, pernah dengar tak? Gut inflammation is brain inflammation. So kajian barat selalu mengatakan apa-apa yang berlaku di usus ataupun saluran penghadaman kita, maksudnya keradangan ataupun inflammation. Nanti saya explain apa itu inflammation. Keradangan yang berlaku di dalam saluran pemakanan kita, usus, perut, apa semua ni, boleh juga menyebabkan keradangan di otak. Okay. So yang inilah yang saya nak tunjuk tentang brain gut axis. So dia ada connection direct daripada usus ke otak melalui saraf-saraf dia yang tertentu. Dia ada detail lah macam-macam nama saraf-saraf tu, tapi kat sini saya nak beritahu jika ada keradangan ataupun berlaku
orang kata dia tak normal di usus, di penghadaman kita boleh menyebabkan keradangan di otak juga. Maksudnya dia boleh merosakkan sel-sel otak kita. So penting sangat makanan ni diperlukan pemakanan yang betul untuk memastikan otak kita sihat. So yang ini tak payah tengoklah, cuma saya nak tunjuk macam mana radang ni boleh menyebabkan sel-sel kita menjadi bengkak, datang pula sel darah putih datang menyerang, bukan menyerang, maksudnya nak cuba nak buang kuman-kuman ataupun benda-benda asing yang mengganggu kepada keradangan sel tersebut. So yang ini dia punya gambar kartun dia lah, tapi tak perlu tahulah, saya hanya tunjukkan saja. Okey, yang ini wordy sikit tapi saya cuma nak explain sedikit tentang keradangan ni. So keradangan ni adalah inflammation dalam bahasa orang putih dia. So dia sebenarnya mekanisme yang penting dalam tubuh badan kita. Tugas dia untuk defense, maksudnya protect diri kita daripada perkara-perkara ataupun benda-benda yang berbahaya pada badan kita. Contoh kuman kan. Contoh toksin-toksin daripada luaran. So bila kita makan makanan yang ada kuman, contoh bila kita makan akan menyebabkan infection ataupun jangkitan terhadap usus. Jadi di situ badan kita akan mengeluarkan menghantar sel darah putih untuk makanlah kuman-kuman ni. Ni dari segi bahasa simple lah. Jadi bila dia makan akan berlaku pengeluaran orang kata cytokinin. Dia macam prostaglandin. Saya nak sebut sikit-sikit je lah. Bahan-bahan yang dikeluarkan untuk menyelamatkan usus kita daripada dijangkiti lebih teruk. Kan? Okey, untuk short term, okey, kalau keradangan tu berlaku dan tugas dia adalah untuk protect kita punya usus, okey, tak apa. Tapi kalau secara kita expose kepada benda-benda yang toksin yang tak elok pada kuman dalam jangka masa yang panjang, dia boleh menyebabkan kerosakan yang orang kata slowly dia akan makin teruk. So kat sini saya nak stress kan. Okey, chronic inflammation ataupun keradangan dalam jangka masa panjang ni dia boleh menyebabkan, sebab tadi kan saya explain keradangan dalam usus dia boleh directly akan affect keradangan dalam otak. So dalam masa jangka yang panjang kalau kita makan makanan yang tak elok, nanti saya bagi tahu apa makanan tak elok tu, boleh menyebabkan depression, boleh menyebabkan anxiety. Selain daripada tu sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot dan juga boleh menyebabkan kanser, kemudian penyakit-penyakit seperti Alzheimer's, nyanyuk dan juga penyakit-penyakit lain seperti Parkinson disease yang orang tua yang menggeletar tu kan. So benda-benda tu dia effect. Walaupun slowly kita tak nampak, tapi long term dia boleh menyebabkan kerosakan otak dalam jangka masa panjang. So kadang-kadang kita selalu lupa. Kita kata kita nak jaga kesihatan, kita nak jaga kidney, maknanya buah pinggang kita nak jaga jantung kita nak jaga salur darah kita nak jaga apa lagi dalam badan kita ni. Kita nak jaga sendi, kita nak jaga kita lupa satu benda, rupanya kita lupa nak jaga kesihatan otak. Otak ni penting. Kenapa? Sebab dia related dengan emosi kita. Cara kita ambil keputusan, cara sudut pandang kita untuk pembelajaran, untuk perkembangan minda kita, macam mana penerimaan kita terhadap stres. So semua ni penting, sebab tu kita perlu jaga kesihatan otak kita. Okey. Di sini pun sama, tadi saya nak mention balik tentang keradangan usus boleh menyebabkan penyakit-penyakit Alzheimer's, Parkinson's, anxiety, long term dia boleh menyebabkan psychiatric
problem, maknanya sakit jiwa kan, depression. So benda ni walaupun kita macam kita makan sesuatu makanan, mungkin kita tak rasa sakit pada waktu tu, tapi in the long run, lama-lama dia akan efek. Macam saya kalau makan, kalau saya tahu saya salah makan, saya biasanya sakit-sakit sendi. Saya sakit otot dan sakit-sakit sendi. Biasanya itu yang saya rasalah. Dan saya tahu itu yang saya dapat rasa. Dan saya tahu dia juga menyebabkan keradangan usus dan juga keradangan otak. So dalam jangka masa yang panjang, bila saya tahu, bila saya dapat macam ni, saya dapat rasakan otak pun akan rasa tak betul sikit. Dia akan jadi moody. Okay, so saya nak tunjuk lah yang ini neuron cells, sel-sel otak. Kan dalam iklan susu, sel-sel otak berhubung. Yang ini sel-sel otak dia. Ni neurons kan, dia ada banyak dendrites. So yang ini dia akan bersambung-sambung kan di dalam otak ni. Yang itu dia kata sel-sel otak berhubung. Jika kita ada keradangan menyebabkan sel ni rosak, dia akan menyebabkan kematian satu sel dalam otak kita. Jadi tu yang jadi nyanyuk cepat kan daripada umur yang sepatutnya, ataupun Parkinson disease, ataupun depression, anxiety. So semua benda tu long term effect daripada pemakanan kita yang tak sihat. So otak ni sebenarnya sentiasa dikaji oleh Barat sampai sekarang, dan semakin dikaji, rupanya potensi otak ni dia semakin banyak. Maksudnya diketahui terlalu banyak lagi yang kajian Barat yang belum dapat lagi explore. So otak ni dia limitless. So kalau siapa yang suka baca tentang otak ni, saya cadangkan baca buku Dr. Joe Dispenza. Memang best, dia terangkan tentang brain punya function, neuroplasticity, neurofisiologi. So kalau berminat tentang tu, baca, dengar tentang dalam YouTube kan tentang Dr. Joe Dispenza punya sharing. Saya suka sangat. Okey. Tadi saya kaitkan tentang pemakanan kepada emosi. Okey, sebelum saya pergi kepada emosi, saya nak cakap. Okey, saya nak beritahu tentang satu bahagian di dalam otak kita yang amat penting. Kita panggil dia CEO of the brain. Bukannya dalam business je ada CEO ni kan. Chief Executive Officer kan. So dalam otak kita pun ada satu area dipanggil CEO, okey, dan dia nama dia prefrontal cortex ataupun PFC. Saya tahu tentang ni daripada kelas Dr. Rizal Abdul Razak, kalau tak silap. Saya suka join kelas online dia. Dia mention tentang prefrontal cortex ni. So dia kedudukan dia betul-betul di depan ni, di dahi depan ni. So yang ini amat penting untuk kita jaga. Kenapa? Okey, sebab dia ada fungsi penting dalam badan kita. Okey, yang ini saja nak tunjuk anatomi atau apa bahagian-bahagian otak tu, tapi saya tak cakap detail lah, cuma nak tunjuk yang prefrontal cortex tu kedudukannya di sini. So amat penting sangat kita kena jaga bahagian ni dan juga bahagian lain jugalah. Sebab yang inilah penting untuk apa? Okey. Okey, apa tugas prefrontal cortex ni? Prefrontal cortex ni, okey, dia kedudukan di depan ni. First kali, dari segi pembelajaran dia penting untuk anak-anak kita. Sebab tu untuk anak-anak yang sedang belajar untuk pembesaran, pemakanan tu penting, perlu dijaga sebab kita nak jaga bahagian ni. So dia penting untuk kita fokus dalam pembelajaran kita. Dia juga penting untuk kita macam boleh ambil keputusan yang betul. Lepas tu dari segi pembelajaran, dia boleh membuka sudut pandang kita ke arah yang lebih tepat. Kemudian dari segi emosi, management emosi, prefrontal cortex ni yang menjaga macam mana kita nak kontrol emosi kita.
Rasulullah SAW pun dia makan makanan sunnah. So dalam hormon diet ni memang kebanyakannya ada makan makanan sunnah juga yang akan dimasukkan sekali kan. So macam Rasulullah, macam mana dia jaga otak dia. Dia makan tak berlebihan. Lepas tu dia amalkan makanan-makanan sunnah. So dari situ dia jaga otak dia, dan macam mana attitude, behavior, macam mana cara Nabi kita ambil keputusan, macam mana dia layan, macam mana dia boleh cope stres kan, macam mana dia boleh hadapi masyarakat yang keadaan yang susah nak terima Islam pada waktu tu. So kita nampak, kita pun dah boleh tiru Rasulullah. So kat situ penting untuk kita jaga kita punya otak. Kemudian dari segi planning. So kawasan ni adalah penting untuk kita plan masa depan kita. Kita berani berimpian besar, berani untuk melakukan perkara-perkara yang baru, yang explore, untuk eksperimen benda baru. So benda ni yang akan push ataupun buatkan kita untuk lakukan sesuatu. Okay. And then untuk juga coordination. Kita nak arrange macam arrange event, katakan kita nak atur. So bahagian ni amat penting untuk kita buat. Maknanya kita decide yang ini untuk ini betul apa semua, judgement kita. So penting untuk kita jaga bahagian ni kan. So dari segi kajian barat didapati prefrontal cortex ni dia betul-betul mature, maksudnya betul-betul fully developed. Maksudnya dia matang pada umur 25 tahun. So bila umur 25 tahun barulah kita boleh dapat buat keputusan yang betul. Kita tak ada emosi based on fear untuk ambil apa-apa satu keputusan. So dia tak macam remaja. Kan remaja kita tahu remaja sentiasa ada terlalu emosi, nak ambil keputusan tergopoh-gapah kan. Sebab kita jangan salahkan remaja kenapa macam tu, sebab dia punya PFC dia belum cukup matang. Disebabkan ni lah. So saya explain sedikit tentang yang ini supaya kita lebih faham kenapa pentingnya kita perlu jaga pemakanan kita. So dalam otak kita di bahagian tengah tu ada satu bahagian dipanggil limbic system, di mana di situlah dia memberi apa orang kata emosi tu. Yang ini saya nak tunjuk gambar lah. Ni otak kita kan. Dan dia ada di bahagian dalam ni ada limbic system, di mana di situlah emosi kita berlaku. Dulu saya macam imagine emosi ni berlaku di hati, okay, di jantung kita. Tak, sebenarnya emosi itu di dalam otak. Okay. So emosi, okay, dia bukan dikeluarkan, macam boleh dirasai ataupun terjadi di otak, di kawasan limbic system di bahagian tengah otak ni. Jadi dia responsible, bertanggungjawab untuk kita punya emosi, respon kita dan juga behavior kita. So kita boleh rasa emosi tu, tapi yang nak kontrol emosi kita adalah prefrontal cortex. So faham tak? So emosi dia jadi di otak tengah tu, tapi yang handle macam mana nak urus emosi tu adalah otak depan ni. Okay. Alright, ni saya nak cakap apa limbic system ni. Okay, dia terdiri daripada semua ni lah. Saya tak perlu nak explain apa dia ni untuk apa semua, tapi hypothalamus, hippocampus, amygdala, limbic cortex ni penting untuk kejadian emosi tu. Macam mana emosi tu boleh berlaku. So semua tu berkait rapat. Semuanya adalah sel-sel otak yang berhubung. Jadi benda ni kita just faham emosi sebenarnya daripada otak. So otak kita perlu sihat. Itu aja sebenarnya saya nak sampaikan kan. Dia nampak terlalu kompleks di sini tapi just nak tunjuk ajalah. Okay. Alright, saya bagi contoh macam mana kita punya otak ni berfungsi. Kalau nak dikaitkan dengan respon macam mana pentingnya emosi ni,
untuk protect tubuh badan kita. Okey, saya bagi contoh. Katakan, okey, orang ni dalam keadaan takut. Nampak tak dia takut? Katakan kita jumpa hantu. Okey, saya bagi contoh, terjumpa hantu. Kita nampak hantu dan kita rasa takut. Okey, ketakutan tu berlaku menyebabkan stimulasi kepada kawasan limbik sistem tu yang dipanggil amigdala. Okey, amigdala di kawasan otak tengah tu tadilah. Kemudian stimulasi hypothalamus juga di kawasan limbik sistem tu, di mana apabila berlaku, di situ dia akan berlaku tindak balas kimia. Okay, bila sel-sel otak berhubung, dia ada neurotransmitter, bahan kimia yang dihasilkan menyebabkan pengeluaran certain hormon, okay, untuk menyebabkan badan kita secara keseluruhan ni respon. Okay, bila kita takut, sama ada kita lari ataupun kita tumbuk hantu tu, ataupun kita freeze, kita tak tahu nak buat apa-apa, kita panik kan. Jadi kat situ limbic system dia bagi arahan, okey, gland adrenal, dia kedudukan gland adrenal ni di buah pinggang, jauh. So hypothalamus ni dia hantar signal, dia bagi tahu dekat adrenal gland ni untuk mengeluarkan hormon ketakutan, hormon adrenalin, hormon kortisol. Okey. So dia bagi tahu, okey, hormon tu dikeluarkan dan hormon ni dia akan pergi seluruh badan. Dia kalau contoh kalau dia pergi dekat jantung, kita akan rasa berdebar-debar. Kalau dia pergi dekat paru-paru, kita akan bukan paru-paru, maknanya dia pergi di kawasan otak yang kontrol pernafasan, menyebabkan pernafasan kita laju kan. Kalau dia pergi kepada sel-sel yang lain, menyebabkan penghasilan ataupun blood sugar level ataupun penghasilan glukos, bukan penghasilan glukos atau metabolic karbohidrat itulah, maknanya metabolisme karbohidrat dalam badan menyebabkan gula dalam darah naik untuk digunakan sebagai tenaga untuk push, maknanya tubuh badan kita supaya kita lari. Kita ada energi untuk lari daripada hantu tu. Ni contohlah kan. Dan juga masa itulah nak peluh sejuk kan. Keluarlah macam-macam. So kat sini sebagai contoh bahawa emosi ni penting untuk kita manusia untuk protect diri kita ataupun sebagai push factor untuk kita lakukan sesuatu untuk selamatkan diri. Kebanyakannya untuk selamatkan diri. So yang ini adalah satu refleks emosi yang penting dalam tubuh badan manusia dan semua ni first sekali berlaku di otak. Kalau katakan otak kita tak function normal, macam mana dia nak kontrol satu badan kita? So balik kepada ni tadi, pentingnya untuk kita jaga pemakanan kita untuk kesihatan otak. Okay, lagi satu saya nak sentuh tentang di bahagian otak ni, tentang God spot. Okay, kajian barat, ni orang barat, orang yang bukan Islam dah mengkaji, rupa-rupanya terdapat satu bahagian di dalam otak yang dipanggil sebagai God spot. Sebab apa? Okay, God spot ni adalah di mana otak kita akan rasa ada connection dengan Sang Pencipta. Iaitu kalau kita sebagai orang Islam, kita believe in Allah. Kan, Allah pencipta kita. So kawasan dia terletak di tepi ni. Dia belah kanan. Dia panggil right parietal lobe, di belah tepi ni. Dan God spot ni di kawasan sini di mana kita boleh merasai connection dengan pencipta kita. So kalau kita nak khusyuk solat, kalau kita nak rasa bersyukur dengan sepenuh hati, kalau kita nak rasa ya Allah, rasa terpilih, rasa kasih sayang Allah, so kita perlu jaga bahagian ni. Perlu jaga parietal lobe ni yang God spot punya area ni. Dan of course lah, kita perlu jaga pemakanan kita. So apa-apa pun semua tentang pemakanan. Sebab obviously dia boleh pengaruh emosi dan tingkah laku kita. Alright. Itu baru intro rupanya. Okay, ni balik kepada apa itu inflammation tadi kan. So saya nak macam betapa
Allah jadikan manusia ni sempurna, paling sempurna, makhluk paling sempurna, di mana keradangan ni penting untuk kita manusia, adalah untuk protection kita daripada perkara-perkara yang membahaya untuk kita, contoh jangkitan ataupun daripada kecederaan. So dia sebenarnya inflammation ni, keradangan ni adalah untuk healing proses sebenarnya. Biasanya inflammation dia untuk bersihkan kawasan yang luka tu. Okey, sel darah putih makan kuman-kuman tu, kemudian dia memberi peluang kepada tisu dengan sel-sel untuk healing, maksudnya untuk sembuh semula sebenarnya. Itu fungsi keradangan tu. Tetapi kalau kita tak boleh nak control, dia continuously disebabkan kita makan makanan yang salah, itu yang menyebabkan long term effect dia, penyakit-penyakit yang tak sepatutnya, termasuk penyakit psikiatrik kan. Okey, bila ada keradangan, biasanya sel-sel tu akan bengkak, kawasan tu akan merah, akan panas, tak boleh function dengan normal dan boleh kepada kematian sel tu. So bayangkan dalam otak kita, sel-sel otak kita mati. Slowly, satu, sehinggalah kita nyanyuk. Macam tu kan. Biasa kalau orang yang Alzheimer's disease, otak dia mengecut. Otak dia mengecut kerana banyak sel-sel dalam otak yang mati. Saya cuma nak tunjuk video sikit tentang keradangan ni lah. Dia simple video je, tak ada suara lah. Tapi so di sini contoh kalau dia tercucuk jarum, kemudian badan kita mula bagi reaction. So dia membekak, memerah. Kenapa? Okey. Ini disebabkan merah tu sebab salur darah kita membengkak untuk membenarkan sel darah putih keluar. Sel darah putih keluar untuk membersihkanlah kawasan yang terluka tadi, ada kuman-kuman tu tadi. So yang ini so ada yang kecil-kecil ni adalah bahan-bahan kimia yang dikeluarkan. So semakin salur darah tu semakin membengkak. Dan salur darah darah laluan tu semakin laju. Yang merah-merah bulat-bulat ni sel darah merah. So saya tunjuk kartun ni mudah kita nak faham, nak imagine macam mana keradangan berlaku kan. So nampak ini adalah fluid ataupun cair daripada salur darah tu keluar sekali, sebab tu dia membengkak. Dia jadi edema. Okey, lepas tu akan keluar sel-sel darah putih ni, yang putih-putih tu. So dalam darah kita kan ada sel darah merah, sel darah putih. So sel darah putih ni guna dia untuk mengeluarkan antibody, untuk makan perkara jangkitan kuman tu tadi, supaya untuk healing. Untuk sel-sel bila dia dah lama lepas tu, dia akan dengan sendirinya sembuh dengan baik selepas tu. Okay, saya kedepankan sikit. Okey, cukuplah. Okey, kalau sebab saya hari-hari tengok sel bawah mikroskop, tisu. So yang inilah rupa dia macam mana kalau ada keradangan. Ini salur darah dia bengkak. Okey, ada congestion, kita panggil dia congestion. Adalah dia punya term dia. Salur darah dia membengkak dan penuh dengan sel darah merah. Nampak yang merah-merah tu sel darah merah. So yang inilah yang menyebabkan kita rasa panas bila di kawasan bengkak tu. Kalau kita luka dia ada bengkak, ataupun senang cakap jerawat lah. Jerawat bila dia membengkak dia jadi panas kan. Dan ruang-ruang di keliling salur darah ni dia jadi macam penuh dengan air, cairan, dan juga sel-sel darah putih. Tugas dia adalah untuk mencuci lah. So inilah rupa dia kalau tengok bawah mikroskop.
Okey, masuk kepada makanan-makanan yang boleh menyebabkan keradangan. So saya macam go through sikitlah apa makanan-makanan yang menyebabkan keradangan kepada kita punya usus dan indirectly juga kepada otak. So macam Dr. Adibah selalu pesan, makanan ni jangan makan, jangan makan, jangan makan. Sebab apa? Sebab inilah dia boleh menyebabkan keradangan. Dan juga bila dah ada keradangan, of course hormon kita tak balance. Of course kita akan mudah dapat penyakit macam-macam. Of course kita akan gemuk kan. So salah satu makanan yang dilarang dalam hormon diet adalah gula putih. Kenapa gula putih? Gula putih punca segala penyakit. Tak payah nak cakap, kita kata gula putih boleh menyebabkan kegemukan, kucing manis. Tak, bukan tak lah, maksud saya bukan itu saja. Dia boleh menyebabkan banyak problem, termasuk boleh menyebabkan kerosakan otak kita dalam jangka masa yang panjang. So kat sini, dari ayat ni dia cakap, kalau diambil secara berlebihan, regular, maknanya sentiasa dalam keadaan berlebihan yang tak sepatutnya, kalau boleh kita avoid benda ni kan, akan menyebabkan, bukan akan menyebabkan, dia boleh menyebabkan anxiety disorder. Anxiety disorder ni adalah kebimbangan yang melampau. Dia salah satu psychiatric disorder. Depression, down. Kemudian of course lah usus kita sakit, kegemukan, susah nak tidur, decrease libido. Decrease libido ni tak ada mood dengan sexual activity. Tak ada mood untuk melakukan sexual activity. So obvious sangat kan? Dia bagi banyak sangat problem. Selain daripada tu, Dr. Adibah selalu mention, jangan ambil minyak minyak industrial vegetable oils. Ada vegetable oils yang okey macam olive oil, tapi yang common yang perlu kita elak adalah minyak kelapa sawit, minyak corn kan, jagung, minyak soya, yang di mana minyak-minyak ini dia mengandungi inflammatory agent iaitu omega 6 fatty acid. Nampak omega tu macam baik, tapi sebenarnya omega 6 ni, omega 6 ni tak elok untuk badan kita sebab dia boleh menyebabkan radang. Selain daripada tu, dia mengandungi kurang omega 3. So omega 3 dia kurang. So, omega 3 penting sebab dia anti-inflammatory. So ada ketidakseimbangan di situ. So yang inilah boleh menyebabkan keradangan kepada saluran perhadaman directly ke otak. Jadi long term consumption dalam jangka masa panjang dia boleh menyebabkan anxiety, depression, Alzheimer's disease, janyuk. So nampak tak? Penting untuk kita jaga pemakanan. Processed food. Processed food ni benda-benda yang frozen, makanan macam McD, KFC, makanan yang diproses, keropok, leko kan. Benda-benda macam tu yang diproses, yang beli tu dah siap, tinggal nak masak aja. Bukannya freshly prepared kan. So yang ini, makanan macam ni biasa dia banyak kandungan garam, banyak kandungan gula, ada pengawet kan, ada apa lagi, minyak, lepas tu macam-macam lah. Ada yang macam Maggi kan, kandungan dia tinggi MSG, monosodium glutamate. So yang ini memang of course toksik sangat dalam tubuh badan kita. So memang obviously kita kata memang tak bagus. So dalam proses food biasa dia penuh dengan benda-benda ni. Yang inilah menyebabkan inflammation, maknanya keradangan. Keradangan dalam usus, indirectly terus keradangan kepada otak. So long term effect, kalau orang tu memang dah ada obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder ni jenis orang yang was-was tau. Dia over sangat was-was sampai dia buat sesuatu benda, buat banyak kali. Contoh dia, tadi dia dah ambil wuduk. Kemudian dia rasa, sempurna ke wuduk aku? Tadi basuh muka tak? Ni. Buat lagi sekali. Kemudian dia dah habis, dia was-was lagi, dia buat lagi sekali.
So benda tu akan worsening. Benda-benda yang kalau kita makan processed food untuk jangka masa yang panjang. Selain daripada tu tepung. Sebab tepung mengandungi kandungan dia gluten. Gluten mengikut kajian barat lah, dia boleh menyebabkan keradangan. Even ada spesies manusia, dia ada alergi kepada gluten, kepada tepung. Kalau dia makan, dia akan cirit. So obvious tak? Itu orang yang memang dah bagi reaction yang tiba-tiba terus dia tak boleh makan. Tapi macam kita yang makan sedikit, lepas tu slowly dia ada inflammation, keradangan, tapi kita tak sedar, kita tak rasa sakit. Tapi dalam long term effect, dia boleh menyebabkan anxiety. Yang ini ADHD ni, autism, maknanya kalau untuk kanak-kanak autism memang tak bagus. Kemudian hyperactive, ADHD ni lebih kepada hyperactive. Brain fog ni macam bela-bela, tak boleh fikir, rasa otak macam kelabu je, tak boleh nak ambil keputusan, brain fogging. So long term memang tak elok. Sebab tu kadang-kadang kita makan, kan kadang-kadang kita makan cucuk ke ataupun kuih ataupun roti berlebihan, ataupun makan nasi lemak ke apa kan, menyebabkan kita rasa lemau, mengantuk, brain fogging lah tu. Kemudian dari segi memori, susah nak ingat. Kemudian kalau orang yang ada obsessive compulsive disorder ni akan makin teruk. So gluten ni pun adalah penyebab juga kepada keradangan. Selain daripada tu, daging merah kan, daging merah. Lagi-lagi kalau daging yang diproses kan, macam dalam sausage apa semua ni pun menyebabkan keradangan. Sebab tu dalam hormon diet dia lebih galak kan ambil protein daripada sos lain. Ikan ke ataupun telur kan. Kopi, alkohol, kopi mungkin kalau ambil dari amount yang sedikit tak apa, tapi bayangkan kita minum Nescafe hari-hari, pagi, petang, siang, malam, semua tu boleh menyebabkan keradangan usus. Kalau kita cirit tu maksudnya ada berlaku keradangan di situ. So directly, indirectly akan efek otak juga. Alkohol of course lah, tak elok kan. So bila ada kepada inflammatory punya food ni, maknanya makanan yang menyebabkan keradangan, ada makanan yang bagus yang untuk mengelak keradangan. Saya cuma senaraikan di sini. Kalau nak tahu lebih, kena join coaching bersama Dr. Adibah tentang ni. Nak tahu makanan apa yang elok, makanan apa yang tak elok. Sebenarnya banyak lagi, saya nak share semua tak sempat lah. So ni contohlah, tomatoes, olive oil, makanan apa yang sayur-sayuran hijau, ulam-ulaman tu amat bagus kan. Spinach, kale lah, apalah, macam-macam lah. Kemudian ketumbar, daun ketumbar, kekacang macam almonds, walnut. Tapi kacang tanah tak boleh. Kacang tanah dia inflammatory. Dia boleh menyebabkan keradangan. Kemudian ikan macam salmon, mackerel, tuna, ikan kembung. Ikan-ikan pun kita kena pilih. Ada ikan yang diternak, ada ikan yang fresh daripada laut. So kita perlu pilih yang fresh, bukannya ikan yang diternak, sebab ikan yang diternak diberi makan makanan yang tak elok kan, yang boleh menyebabkan inflammation. So benda tu efek. So nak tahu semua tu kena detail dalam coaching, dalam hormon diet ni perlu coaching. Dari segi buah-buahan, tak semua buah-buahan kita boleh makan. Ada buah-buahan yang tak boleh kita makan. So dari segi berries tu bagus. Tapi ada certain buah-buahan kita tak boleh makan. Dalam hormon diet dipantangkan. Macam itulah ceritanya kan. So penting, makanan perlu kita pilih. Kita perlu pilih apa yang kita makan. Untuk kesihatan, bukan saja usus kita, bukan saja organ-organ kita, tapi juga otak kita kan, untuk mental health kita. So avoid, maknanya elakkan inflammatory foods, ambil anti-inflammatory foods. Dan kebanyakan makanan sunnah, memang makanan sunnah
adalah anti-inflammatory foods. Okay. Okay, sorry. Okay, saya nak tambah sikit lagi tentang makanan yang banyak tryptophan. Tryptophan ni dia sejenis hormon ataupun neurotransmitter yang penting untuk penghasilan hormon serotonin dan juga melatonin. Okey, kenapa dua hormon tu penting? Okey, contoh. Okey, tryptophan rich food ni yang mengandungi tryptophan yang tinggi, yang inilah telur, salmon, kekacang, soya, spinach. Yang ini tak termasuk ni gambar. Sorry saya terletak di sini kan. Ni tepung, ni gluten, sepatutnya kita elakkan lah kan. Ni pun oat kalau boleh elak juga. So yang ini serotonin. Yang tadi kenapa kita perlu ambil tryptophan punya makanan yang mengandungi tryptophan yang tinggi? Sebab untuk penghasilan hormon serotonin ni. Sebab apa? Hormon serotonin ni adalah hormon untuk rasa gembira, rasa feel good. Dan boleh menyebabkan kita dapat deep sleep. Kualiti tidur tu penting. Sebab kalau kita tak cukup tidur, memang kita akan moody. So penting untuk kita jaga rehat dan tidur kita. So pentinglah untuk kita dapatkan hormon serotonin ni. Dia bukan senang kita nak ambil makan ataupun makanan-makanan yang ada serotonin. Kita perlu ambil makanan yang tryptophan rich untuk menghasilkan serotonin yang dihasilkan daripada badan kita. Dia ada sedikit dikeluarkan di otak dan juga di usus di saluran penghadaman serotonin ni. So bila kita ada cukup serotonin, kita sihatlah. Okey, kalau ada low level ni, maksudnya kita tak cukup serotonin, itu yang menyebabkan depression, migraine, susah nak tidur, badan kita naik, lepas tu kita craving dengan makanan-makanan yang manis kan. Kemudian kita boleh confuse, kita boleh ada anxiety, cepat nak marah kan. Ini lagi satu hormon yang daripada makanan yang kaya dengan tryptophan untuk penghasilan melatonin ni. Melatonin ni penting untuk kita dapatkan kualiti tidur yang best. Maksudnya dapatkan deep sleep. Bila kita dapat deep sleep, kita akan fresh bila bangun pagi. So tak adalah moody-moody. So penting untuk kita jaga deep sleep kita. Alright, ni nak penghujung slide saya. Okay, sharing saya. Biar gambar berbicara. Ni journey saya lah dengan HT. Saya just mention ini sorry, okay. Ini adalah hujung tahun 2019. Yang ini saya pergi Mesir waktu tu untuk visit anak saya di sana. November 2019. Saya ingat lagi. Tengok chubby tak saya. Saya tinggi 163 cm ketinggian saya dan berat saya waktu tu adalah 66 kg. Tak adalah kalau nak dikira tu dia tak adalah obese, dia overweight. Saya dalam kategori overweight. Tapi masa tu saya rasa sangat saya tiap-tiap pagi saya bangun jinjit. Tak boleh letak tapak kaki saya atas lantai sebab sakit. Saya ada plantar fasciitis yang dah kronik bertahun. Saya dah kena bertahun. Saya kena buat fisio. Setiap sebulan sekali mesti fisio untuk tapak kaki saya yang sakit waktu tu. Kemudian saya ada sakit lutut, saya ada sakit bahu. Even sekarang efek dia still ada. Kemudian saya ada slip disc. Slip disc sebab saya tak jaga tulang belakang saya. Saya bekerja sebagai seorang pakar patologi yang selalu duduk sahaja. So mungkin posture saya tak berapa betul, saya tak pandai nak jaga, jadi ada jatuh apa semua saya dapat slip disc. Ini adalah kira saya baru saja nak sembuh daripada sakit belakang. Masa saya nak pergi Mesir tu saya guna wheelchair sebab tak boleh nak postpone dah. Nak pergi sana sebab sakit kan, sebab dah book tiket tapi saya pergi juga guna wheelchair travel ke sana, tapi sampai sana alhamdulillah dia semakin okey, jadi bolehlah berjalan ke sana sini, alhamdulillah lah waktu tu. So pada waktu ni juga kolesterol saya borderline, kolesterol jahat saya yang tinggi, LDL saya tu saya tak ingat dalam 5 point berapa entah saya tak ingat.
Dan kolesterol baik saya rendah sangat daripada paras normal. Sepatutnya kolesterol baik kena tinggi, kolesterol jahat perlu rendah. Tapi masa tu kolesterol jahat yang tinggi. Jadi dia total kolesterol tu dia jadi borderline. So saya dah risau sebab saya tahu ada something wrong dalam badan saya yang tak sihat. Kalau bangun pagi dia akan bengkak-bengkak tau, macam tangan kita macam rasa bengkak tau, macam ada fluid retention, macam ada, tak tahulah, saya nak rasa feeling macam mana, berat badan, kemudian kita rasa macam otak kita tak bekerja dengan lebih baik, dia tak clear, mind kita tak clear. Lepas tu kita ada rasa down, kita ada rasa macam-macam. So yang ini yang berlaku pada sebelum saya jumpa hormon diet ni dengan Dr. Adiba. So kawan saya yang memperkenalkan hormon diet, Kak Sophie. Kak Sophie dia beritahu join lah hormon diet kan, Alice sakit belakang tu, beritahu sakit sendi lah macam-macam. So dari situ saya nekat, saya kata tak apa, saya invest sikit, saya nak join coaching dengan Dr. Adiba. So itulah bermulanya hujung tahun 2020 tak silap, saya tak ingat tarikh dia bila saya join. So saya bayar dekat Dr. Adiba. Dr. Adiba beli starter kit tau. So ada banyak kat situ macam-macam bahan makanan yang perlu saya gunakan untuk dalam aktiviti hormon diet tu. Seronok dengan dapat jadual, dengan guidance makanan ni tak boleh, makanan tu tak boleh. Tapi kan saya nak buat seorang-seorang memang tak mampu. Sebab tu saya perlu circle, saya perlu support dan saya perlu kawan yang boleh prepare. So saya ajak bibi saya, Nani, join sekali. So kita orang 2 orang sama-sama dekat rumah. Dia yang tukang prepare, saya balik kerja dah ada kan. So saya taklah stres sangat nak prepare ni. Cuma saya bagi tahu, okey yang ini makanan ni kita makan macam ni. Dia buatkan apa semua. So saya rasa okey lah. Okey, so benda ni berjaya. Saya cycle yang pertama saya buat, okey ni dalam tak habis lagi cycle pertama, saya tak ingat, mungkin dalam baru setengah cycle dah nampak perubahan dia sikit. Yang ini rasa dah habis cycle pertama. Okey, yang ni dari event lah, sebab tu macam ni. Okey. Kemudian yang ini selepas habis cycle kedua, ini raya tahun ni lah, tahun 2021. Yang ini yang last, yang birthday saya bulan Jun hari tu, dan lepas tu saya tak ada gambar full lah. So nak tunjuk bahawa saya memang kurus. Dia bukan dari segi first cycle saya turun 5 kg. Senang-senang aja tanpa lapar. Kemudian second cycle saya turun lagi 3 kg. So total loss kg saya adalah 8 kg. Nampak tak banyak sangat sebab saya tak adalah orang kata gemuk ke apa sama, tapi dari segi lemak saya di perut, di lengan, dia mengecil tau. Baju saya semua nampak longgar. Bahu saya macam mengecil. So dia nampak dia lain lah dengan yang ini kan. So itulah saya nak cerita tentang journey saya bersama hormon diet ni. Alhamdulillah saya rasa perubahan kepada otak saya, macam mana otak saya berfikir, saya lebih berani nak buat suatu perkara yang baru. Saya mula live di personal Facebook saya, Facebook personal saya tahun ni. Lepas saya amalkan hormon diet ni, so saya tak tahu, mungkin prefrontal cortex saya bagi tahu you boleh buat ni. Saya rasa berani nak buat sesuatu. Saya rasa lebih tenang, saya rasa lebih ceria, saya rasa lebih confident. Kemudian dari segi kulit, saya rasa kulit saya lebih tegang dan lebih lembut, supple kan. So macam tak tahulah saya nak explain macam mana, tapi seronok lah. So as summary, conclusion dia, so hormon diet ni penting lah untuk hormon balance, untuk mengelakkan keradangan, untuk mengelakkan penyakit-penyakit macam kanser, untuk banyak lagi, sebab dalam makanan-makanan tu dia bukan hanya ada yang tentang keradangan tak keradangan, dia juga ada banyak vitamins, minerals, antioksidan, fiber. So macam semua benda dalam makanan yang perlu kita ambil tu adalah penting sangat untuk kita punya kesihatan, especially kesihatan otak kita. So
the future belongs to those who believe in the beauty of their dream. So kalau kita jaga kita punya CEO, brain kita, so kita berani nak berimpian dengan lebih tinggi. Alright. Okay, ni reference saya, sebenarnya saya banyak Google source dia dan juga daripada coaching Dr. Adibah dan juga pembacaan saya buku-buku berkenaan dengan brain dan juga emosi dan juga saya ada belajar dengan Puan Diana Tahir, IHT berkenaan dengan psikologi, berkenaan tentang macam mana kita nak handle stress, berkenaan dengan ego, subconscious mind. So semua tu saya belajar. Kemudian daripada kelas Dr. Rizal. So semua info ni saya combinekan dalam presentation saya ni. So terima kasih for your attention. So yang inilah saya punya Facebook personal saya. Siapa yang nak tengok live saya petang-petang, selang sehari. Kemudian dalam Insta saya, Twitter. Insta Twitter ni jarang saya nak post kerana tak sempat kan. YouTube channel saya yang ini. Dalam tu saya banyak upload live saya, sharing saya masukkan ke dalam tu sebagai compilation supaya tak hilang. Kadang kita nak cari balik kat dalam Facebook tu susah. Jadi saya letakkanlah buat satu compilation, saya punya sharing semua di dalam YouTube channel saya. Siapa nak ni boleh like dan subscribe. Dan ini email saya kalau nak contact dan saya juga ada TikTok. So sekarang saya kena ikut trend dengan budak-budak semua kan. So itulah presentation saya hari ini. Terima kasih. Rasa terlebih. Tak maaf Dr. Adibah. Seronok bercakap. Okay. Rasa kalau lama lagi pun tak apa Liz. Tak puas dengar. Ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Best. Alhamdulillah. Okay, maybe Alice kalau boleh tengok dalam box tu kok ada soalan apa-apa. Alice nak jawab dulu ke? Oh, dalam chat ke? Yes, dalam chat box tu. Ada soalan apa-apa tak? Takut terlepas. Saya pun tak perasan. HT, tu dia ada soalan. HT boleh, dia tanya Dr. Adibah, HT boleh hilangkan plantar fasciitis? Oh, kalau saya jawab ya sebab dia depan memang mata dah. Saya lepas buat hormon diet dah tak sakit tapak kaki ni. Saya dah tak saya discharge diri saya daripada fisioterapi dan pagi-pagi saya tak ada masalah. Masa ada plantar fasciitis, saya punya kaki bengkak dan biasa pakai kasut dia macam sempit dan sakit. Kalau buat exercise lebih sikit memang sakit gila pagi-pagi. Even dia berlaku juga dekat bibik saya, Nani. Dia pun ada masalah yang sama macam saya, plantar fasciitis, kaki dia bengkak tau. Memang hilang lepas dia amalkan hormon diet bersama-sama dengan saya. So memang boleh lah. Memang boleh. Tapi jangan salah faham, plantar fasciitis ni dia tak berjangkit, bukan penyakit berjangkit. Tak, dia inflammation. Dr. Alice dengan bibik dia tu lain cerita lah, tapi types of inflammation lah, saraf lah, dia saraf yang inflame. So alhamdulillah, tahniah Alice. Very good. Oh, okay. Ustazah Hida tanya, Alice boleh explain sikit, apa plantar fasciitis tu? What is plantar fasciitis? Okay, plantar fasciitis. Okay, plantar dia keradangan yang melibatkan plantar fascia. Maksudnya fascia, kita punya tapak kaki ni, macam mana nak cakap, ada satu layer dipanggil dia fascia. Fascia ni sebenarnya dia untuk pegang kita punya tapak kaki supaya dia melengkung macam ni supaya kita boleh balance. Okay. So semakin banyak kita guna, semakin lama kita guna, dia akan season ataupun semakin rosak dan semakin rosak. Sama dengan sendi-sendi kita macam tu juga kan. Okay. So bila ada keradangan, maknanya contoh macam kita makan benda-benda yang salah. Kita buat aktiviti yang berlebihan. Macam saya dulu saya suka join marathon. Saya marathon gila. Berapa kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer saya join. Sakit. So benda ni dia akan menyebabkan kerosakan pada fascia kat bawah tapak kaki tu. Yang itu dia panggil plantar fasciitis. Dengan pemakanan yang tak sihat lagi, dengan berat badan yang berlebihan, menyebabkan fascia tu rosak dan radang. Itulah punca dia sebenarnya. Ya, Itulah. Harap menjawab lah.
So itulah maknanya inflammation lah. Hormon diet ni dia any types of inflammation insya-Allah kita boleh bantu So bagi yang baru first time dengar tentang hormon diet, basic dia macam yang Dr. Alice bagi tahu tadi, memang dia akan baiki keradangan inflammation dengan dia balancekan balik hormon. So yang ni dua yang aim lah. So ada yang tanya tu perlu ambil darah hormon ke tak? So the best is sebelum buat HD, kalau boleh biar ada baseline result darah kita dulu. Ada yang basic pun tak apa, tapi kalau ada hormon test tu lagi bagus lah. So that kita boleh tengok lah you punya kortisol apa semua tu. Oh anjing siapa lah pula bunyi tu ha. Okay. Sini tak ada. Tak ada anjing Alhamdulillah. So yes, Dr. Rahmah pun dah jawab tu. Okay. So okay, Alice rasanya kalau ada soalan lepas ni maybe ada yang boleh on mic ke, ada yang ni nak tanya apa-apa lagi ke? You all boleh on mic kalau terus nak tanya Dr. Alice sebelum saya jemput kita punya tetamu undangan. Ada ke? Okay, kalau tak ada, maybe kalau you all nak PM personally lah. Saya rasa mungkin ada yang segan kalau nak PM personally. Boleh ke Alice? Boleh. Okay. So you all boleh contact Dr. Alice dalam grup HD 2 dan 3 rasanya. Ya. Saya ada dalam dua grup tu. 2 dan 3. HD 2 dengan 3. Sekarang ni Liz dah HD 6 dah. Wow. So that's why Ramai HD 1, 2, 3 tu dia dah senyap. Tapi it's okay, ada juga info. Tapi yang the latest newbies ramai sekali dalam HD 6. So for those of you yang dalam group HD yang lain, kalau anything yang nak tanya ke apa Dr. Alice ke, boleh message lah insyaAllah nanti. And then jangan lupa follow YouTube dengan Facebook Dr. Alice untuk petang-petang dia punya perkongsian. Okay, insyaAllah. Facebook. Ya, okay. Nurhana Liza macam mana nak join group HD? Nurhana Liza, Alice yang invite ke? Saya pun tak ingat kot. Ada yang PM saya. Apa-apa PM boleh Dr. PM Alice. yang ada PM saya tu boleh PM saya balik. Ataupun PM siapa-siapa yang memperkenalkan tentang HD tu. Yes. Siapa you all masuk ke link ni dengan siapa yang introduce, you all contact kawan tu balik lah siapa-siapa tu. Okay, so tu saja. Thank you Alice. InsyaAllah nanti kita dengar last ni. Nanti saya nak jemput seorang yang akan berkongsi juga. Dan inspired juga dengan Dr. Alice kita ni. Saya sama satu grup dengan Dr. Alice ni. So saya nak jemput sahabat kita dekat sini. Puan Izwani. Ada ready dah depan kamera tu. Okay. Kejap. Alice dah stop sharing kan Dah stop So saya just nak share sikit Wani punya ni. Okay, kejap Kejap Wani. Okay. Nampak tak? Okay Wani. Okay, silakan Wani. So Wani boleh introduce yourself and then cerita sikit journey Wani dalam ni. Silakan Wani. Clear tak doktor? Okay suara. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Adibah menjemput saya. Dan terima kasih pada Dr. Alice yang berkongsi tadi. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya dengar perkongsian Dr. Alice. Sebelum ni dalam grup HD coaching saya dah beberapa kali dengar perkongsian Dr. Alice. Saya kalau macam ada je sharing, memang saya memang insya-Allah tak miss untuk belajar dan terus belajar. Okey, saya nak berkongsi sekejap. Dr. Adibah cakap 3 minit. Saya nak berkongsi sekejap saya punya journey HD saya. Saya bermula HD pada bulan 10 tahun lepas. So kiranya is anniversary month saya. Setahun dah saya bersama HD ni. Masih kekal istiqamah setia, jatuh hati. Okay. Kenapa saya join HD ni? Saya join HD ni pada asalnya saya nak baiki kolesterol, saya nak baiki uric acid, saya nak baiki blood pressure, berat badan saya pun naik. Years by years saya nampak dia makin menaik. Tapi saya tak rasa macam saya perlu join apa-apa sebab saya rasa saya boleh je buat sendiri. Setiap kali jumpa doktor saya memang buat yearly check up. Setiap kali saya jumpa doktor, insaf lah sekejap, jaga makan apa semua kan.
Lepas tu nak jadikan berjodoh dengan HD ni, satu hari saya memang pergi gym. Saya memang praktis yoga. Itulah dalam praktis pergi gym apa semua tak turun-turun kan. Saya pergi gym, saya buat body composition analysis tu. Saya bila buat measurement tu, saya tengok body age saya 49 tahun lepas. Jadi saya tua setahun daripada umur saya. Jadi yang itulah terus jadi macam tak boleh ni, saya dah tua setahun pada umur saya, padahal tak pernah berlaku sebelum ni. Sebelum ni macam sebaya dengan mesin tu lah kan, sebaya kan. Ini dah jadi tua setahun. Jadi saya berkata ini kalau biarkan nanti tahun depan nanti makin tua kan. Ya Allah, saya ni itulah Allah bagi teguran cara macam tu untuk saya berjihad dengan kesihatan saya kan. Jadi saya dah kenal HD sebelum ni, ada dah kawan-kawan mengaji saya dah pernah introduce, tapi saya macam tak ada makan ubat apa, tak payah ni, tak sakit lah kira kan. Tapi bila dah jadi tua setahun ni rasa macam kena buat sesuatu. Lepas tu cut short, saya berjodoh dengan Dr. Adibah. Saya saya call dia, saya cakap ni masalah saya. Sebenarnya daripada doktor taklah tengok saya punya 2 tahun tu as a very big problem, tengokkan saya punya kolesterol, uric acid saya yang lebih kenakan perhatian kan. Jadi saya pun terus sign up, saya dapat all the kit, dapat guide, dapat chart, apa yang saya boleh makan, apa yang saya tak boleh makan. Lepas tu saya pun, husband saya pun ada masalah lebih kurang sama dengan saya je, kolesterol, uric acid, apa semua berat badan kan. Jadi saya pun bincang dengan dia. Aku janji jangan minta saya makan apa-apa yang tak boleh saya makan, jangan suruh masak yang macam-macam sebab semuanya suka makan kan. Lepas tu minta pada support anak-anak, jangan belanja mama yang makan-makan yang mama tak boleh makan ni. Jadi saya launch pada bulan 15 bulan 10 tu saya bermulalah HD saya dengan berbagai-bagai persoalan lah masa tu kan. Boleh ke saya dah bertahun-tahun try ni, boleh ke HD dalam 42 hari ni? Doktor dah cakap repair badan. Okey, repair. Saya pun follow apa-apa yang yang dikaitkan, apa yang tak boleh makan, apa yang boleh makan, macam mana cara masak, banyak mana nak makan, bila nak makan, semua saya follow. Lepas tu dalam berbagai-bagai persoalan, percaya tak percaya, boleh ke tak 42 hari itu, selepas 2 minggu saya nak bangun tidur tu saya rasa macam celik mata, rasa fresh. Saya rasa segar. Padahal sebelum ni saya kalau kunci alarm tu pukul 5.10 nak bangun 5 suku kan. Pukul 5 minit 5 suku kan. Yang ketiga tu baru saya bangun. Tapi ni macam automatically saya macam boleh bangun. Lepas tu rasa macam fresh, tak minta lagi 5 minit, 10 minit nak golek-golek atas katil kan, tak ada. Rasa terus nak bangun. Lepas tu baru 2 minggu kan. Jadi ni adalah proses repair badan rasanya kan. Lepas tu saya mula question mark tu, daripada question mark tu saya menjadi trust pada perjalanan HD saya ni untuk bersemangat nak completekan 42 hari tu. Dalam masa 2 minggu yang saya kata tadi, badan rasa segar, mood rasa tenang, lepas tu kulit pun rasa moist kan. Lepas tu rasa happy lah kita ni kan. Lepas tu saya nak jadikan cerita, pada hari ke-29 tu saya ada appointment doktor. Tapi sebab PKP ke apa semua, saya tak berani nak postpone sampai 42 hari baru buat blood test saya. Saya pun pergi je, continue je pergi 29 hari, pada hari ke-29 tu saya pun pergi, doktor buat blood result saya nampak penurunan kolesterol makin baik, blood pressure alhamdulillah bagus, uric acid pun makin turun, berat badan pun masa tu setiap minggu saya turun dalam setengah kilo. Lepas tu saya pun lagi seronok nak habiskan 42 hari tu. Saya enjoy dalam masa 42 hari tu, memang saya belajar sebab dalam grup tu alhamdulillahnya dalam grup tu kita dengan komuniti yang sama arah tujuan kita nak sihat, kita nak repair badan.
Lepas tu yang saya sebab sebelum ni duk fokus kat kolesterol, uric acid, blood pressure apa semua kan. Tapi tanpa saya sedar, emosi saya juga bertambah baik. Emosi bertambah baik. Jadi saya macam rasa macam happy kan, rasa macam ringan badan, rasa macam everything tu macam dalaman kita tu is inside out. Apa yang keluar daripada percakapan kita semua yang kataan yang positif, macam kalau sebelum ni kan, kalau macam dalam PKP, cleaner tak dapat datang rumah, masalah ada je kat situ kan. Jadi macam kalau tersilap tegur ke sikit, kalau orang Jerman kata jeling balik, saya akan macam katakan macam ni. Tapi nak kata magic ke apa, tapi sebenarnya yang inilah saya selalu belajar yang pada yang belajar emosi pun juga penting. Kesihatan emosi itu penting. Jadi bila kita rasa happy, kita rasa ni, jadi bila kalau masalah tu tetap ada tapi kita rasa macam tenang. Macam kalau husband cakap say thank you, I love you, siap muah lagi ke, macam semua tu macam jadi gurauan, jadi macam dia macam sincere datang keluar daripada hati kita kan. Itulah yang saya kaitkan dengan apa Dr. Alice cakap tadi. Bila emosi kita sihat, kita happy, kita buat keputusan pun lebih tenang, kita akan lebih positif lah. Anak-anak pun perasan neurotis. Mama ni chill lah mama. Okay. So saya pun rasa pelaburan saya dengan HD ni amat berbaloi. Saya rasa pulangan dia tu tak dapat dinilai dengan wang ringgit. Kalau kata saya boleh bayar Dr. Azibah 1,000 untuk saya happy, saya rasa saya bayar untuk anak-anak saya semua kan. Tapi benda tu tak berlaku. Semuanya perlukan pengorbanan. Pengorbanan dari segi apa? Dari segi tadi itulah macam kita kena follow apa yang boleh makan, apa yang kita kena elakkan. So bagi saya pulangan yang sangat berbaloi untuk saya. Allah nak bagi saya kesihatan yang lebih baik dalam kita berdoa-doa minta afiah minta sihat kan. Mungkin Allah tunjukkan inilah jalan yang sesuai dengan saya. Lepas tu body age saya dah jadi 38. So saya daripada risau tua setahun sekarang dah jadi muda 10 tahun. Tapi bukanlah maksud kita nak maksudnya Allah dah bagi kesihatan ni, biarlah ibadah kita pun macam orang yang muda 10 tahun pada umur kita macam tu lah. Amin, insya-Allah. Saya rasa itulah perkongsian saya sebab dari segi kolesterol saya, dan later saya jumpa doktor bulan 8 baru ni. Kolesterol saya pun saya tak pernah reach angka 4 lebih. Sekarang saya dah reach angka 4 lebih, dan good kolesterol saya pun. Sorry. Wani mute. Okey, boleh. Okey. Kat mana saya tadi yang termute tu, yang jumpa doktor ke? Okey, saya berjumpa doktor latest sekali bulan 8 yang mana saya punya kolesterol dah reach below 5, dan saya punya good kolesterol dah towards normal, blood pressure pun dah makin cantik. Lepas tu uric acid pun dah normal. Berat badan saya pun walaupun saya dah setahun, saya masih kekal boleh sustain. Tak ada yo-yo sangat macam dulu. Saya masih dalam range 40, 53, kadang-kadang 51 ada, kadang-kadang pergi 52 macam itulah. So dia tak naik balik 58 Tak naik balik. Tak naik lah. Berat saya sekarang ni berat saya masa universiti dulu. Alhamdulillah. Husband pun maintain Wani, husband pun tak naik maintain. Husband range 77, 79. Dia dah lama bertahun 10 tahun tak pernah below 80. So dia dah below 80, dia pun dah happy sangat. So macam itulah semuanya happy lah kira dengan pencapaian yang kita lalui dalam journey HD ni. Alhamdulillah, dan memang nampak beza sangatlah. Memang muda 10 tahun lah Wani, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tak dengan Wani? You all boleh follow Facebook Wani juga ni. Dia suka masak kreatif ni. Siapa nak kreativiti boleh follow. Dia datang spontaneous. Bila kita enjoy buat tu, saya tak rasa dia satu burden. Saya rasa is opportunity saya untuk learn. Sampai kira dah setahun ni saya masih belajar. Saya masih ikuti semua Zoom ni. Kalau tak sempat ikut live, saya akan record sambil masak-masak ke. Saya dengar sambil dalam kereta pun saya dengar. Macam itulah. Alhamdulillah. Allah suka dengar. Okey, so siapa yang tak faham bahasa Jerman boleh PM tepi. Ya. Okay, Alhamdulillah. So ada yang tanya before dengan after punya umur tadi tu. So actually before dengan after tu adalah umur yang kita timbang dengan in body machine ataupun Karada scale tu. Kalau dekat gym biasa dia ada in body. Ataupun maybe ada Karada. So biasa kita akan tengok normal kita punya umur badan yang sebenar kita panggil umur kronologi. Tapi umur yang kita timbang dengan mesin tu adalah umur sebenar badan kita. So kalau walaupun katakan macam Wani dia umur 49, mungkin dia umur 48 masa tu tapi umur dia tahun lepas. 48 tapi disebabkan inflammation ataupun keradangan dalam badan dia tinggi dia jadi tua setahun. Itu maksud dia. Visceral fat doktor, visceral fat tinggi tu. Organ fat. Yes, tapi ni alhamdulillah dah turun banyak ni. So bagi anda Wani ni cuma tua setahun. Okey, yang dekat luar sana yang banyak lagi berubah tu saya rasa lagi tinggi melangit lah happy dia. Ada yang tua 10 tahun sebelum ni dah balik pada umur muda balik. So alhamdulillah benda ni banyak yang kita akan tengok dalam program ni. So terima kasih banyak-banyak Wani untuk sharing dan mudah-mudahan Wani akan dengan husband akan maintain tetap awet muda insya-Allah Allah, amin. Thank you doktor, thank you. So blood result saya akan tengoklah coach dalam program ni nanti akan analyse you all blood result tapi don't worry sebab kita akan discuss sama-sama nantilah insya-Allah dalam program ni. Okay, so adalah soalan apa tak? Facebook Wani apa? Dah ada yang berminat. Wani tulis Facebook Wani apa? Type sikit dekat bawah. Saya guna nama saya Izwani Hussein. Izwani Hussein Siapa yang nak tanya itu saya post Wani punya resepi yang ada jambatan dekat tengah tu. Brown bihun tu. Brown rice bihun. Itu sebenarnya kalau dulu saya eksklusif HD ni untuk saya dengan husband saja. Tapi bila perjalanan HD saya rasa saya kena berkongsi dengan anak-anak kan. Jadi saya inklusifkan HD ni dengan keluarga. Jadi semua yang jambatan apa semua tu anak-anak saya yang buat tu. Maknanya anak-anak itu anak-anak yang buat. So dia pun turut sama berkongsi lah dengan dengan kegembiraan dengan HD ni macam tu. Alhamdulillah. Yes, 10 years younger. Alhamdulillah. Wani dalam HD berapa? Ada yang tanya. Coach Maini Dua. HD 2. Okey. So rasanya tu sajalah insya-Allah banyaknya kita belajar malam ni daripada Dr. Alice, daripada Wani. Kita ramai-ramai yang ada sini 103 orang doakan mudah-mudahan Allah bagikan rezeki yang melimpah ruah untuk dua-dua orang speaker kita ni. Dan juga mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita semua yang ada sini. Semua yang ada ni kita tak tahu siapa wali Allah yang ada sini. So mudah-mudahan mereka yang berkongsi pada hari ini, perkongsian tu akan jadi saham akhirat semua. Dan mudah-mudahan semua yang ada dekat sini, sama ada yang dah start program ataupun belum start lagi program, insya-Allah mudah-mudahan akan dipandu untuk dapat kesihatan yang terbaik. Kena ingat kalau kita tak buat something, badan kita akan tetap struggle untuk turunkan berat, untuk baiki inflammation. Badan kita memang dia akan cuba, tetapi apabila kita bantu dengan HD, proses tu akan jadi dengan lebih cepat. Proses tu akan jadi dengan lebih efisien. So insyaAllah saya rasa kalau ada apa-apa soalan lagi selepas ini, nanti anda semua boleh kemukakan kepada Dr. Alice ataupun Wani yang dalam grup 2 atau 3 ni, ataupun kepada coach masing-masing lah. Okay, insyaAllah. Tu saja kot Saya just nak bagi 1 minit terakhir. Kalau Dr. Alice, do you want to give your last word kepada semua yang ada dekat sini? Pesanan terakhir Alice.
Okey. Pesanan terakhir, jangan kedekut untuk invest ataupun jangan kedekut untuk buat sesuatu untuk diri kita. So macam hormon diet ni memang ada sedikit kita perlu keluarkan kan. So dia sebagai bukti komitmen kita, pengorbanan kita untuk diri kita lah, untuk kita jaga kesihatan kita sebab ni amanah Allah kan, amanah Allah. So sedekahkan diri kita ni untuk sesuatu yang baik sebab kita nak sihat supaya hidup kita lebih berkualiti dan kita ada connection yang baik dengan Maha Pencipta. Itu yang kita nak kan, nak pergi dalam keadaan tenang, aman, damai. So itulah pesanan saya. Terbaik, insyaAllah. Thank you, Alice. Okay, Wani, your last word. Ada pesanan terakhir? Sana okey. Okey, untuk yang baru nak join HD ni, pesan saya, you are on the right track. Enjoy your journey. Jangan look at it as a burden but opportunity to learn. Macam itulah yang saya lalui sebelum ni. Beruntung kita berada dalam grup yang mempunyai matlamat yang sama. Untuk yang dah join HD, kekalkan istiqamah. Ilmu tanpa amal tu tak ada ke mana-mana. Jadi kita kena terus, ini peringatan untuk diri saya lah, dah setahun ni masih lagi kekal orang kata jatuh cinta kan. Bila dah suka tu, kita akan usahakanlah. Kadang tu saya rasa macam mana saya boleh buat ni kan, tenaga dari mana. Tapi bila badan kita sihat, bila kita rasa positif, semuanya insya-Allah Allah bantu. Insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua. So bagi anda yang dalam chat box tu tengah tanya macam mana nak join apa semua, boleh contact balik orang yang invite anda ke sini lah. Dan insyaAllah kita jumpa dalam grup besar nanti. Once you all join the HD group lah, kita jumpa dalam grup WhatsApp dengan grup Telegram. Okey, rasanya setakat tu saja, tepat pukul 10.30 malam, 2-3 minit lagi. Make sure kita jaga kita punya melatonin level kita, jangan tidur lewat. Make sure deep sleep kita bagus dan insya-Allah kita punya proses pembaikan badan pun akan berlaku dengan baik. Okey, setakat itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi pada next talk. Untuk yang seterusnya saya dah bariskan beberapa orang lagi speaker-speaker hebat dan insya-Allah anda mesti bersedia untuk menimba ilmu dari masa ke semasa dan jangan jemu. So kita jumpa nanti dalam grup insya-Allah. Itu saja. Terima kasih pada semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih Halis dengan Wani dan semua. Sama-sama. Terima kasih Dr. Adibah. Sama. Terima kasih Dr. Adibah. Terima kasih Dr. Alice. Sama. Jom. Bye.